Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya lagi untuk sesi PDPC Matematik tingkatan 1. Hari ini kita akan belajar bab 9, tajuk poligon asas. Standard kandungan 9.2, sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut peluaran segitiga. Manakala standard pembelajaran 9.2.3 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga. Yang pertama, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Tengok kepada contoh 4. Contoh ini ada di dalam buku teks. Dalam raja di sebelah PQRS ialah garis lurus. Hitung nilai X dan Y. Diberi satu gambar raja dan ada maklumat yang diberikan dalam gambar raja tersebut. Pertama sekali, iaitu 46 darjah dan 84 darjah ada dalam gambar raja. Sekarang dikata pertama sekali maklumat dia adalah PQRS ialah garis lurus. Itu maklumat yang pertama. Maksudnya ni PQRS ni adalah garis lurus ni. Yang kedua, daripada gambar raja, apa yang kita dapat maklumat yang ada dalam gambar raja? Tengok di sini. Apa tanda ni? Tanda ni merujuk kepada ada dua je, yang di bawah tak ada. Merujuk kepada ini adalah segitiga. Segitiga sama kaki. Sebab ada dua sahaja sisi yang bertanda. Kemudian barulah kita aplikasikan apa yang kita dah belajar. Awak dah belajar berkenaan dengan sudut bersebelahan, sudut peluaran, sudut dalam segitiga kan. Jumlah hasil tambah sudut pedalaman segitiga. Penyelesaian. Ni tengok tu. Hasil tambah sudut pedalaman segitiga RST. Segitiga ni. RST. Ni segitiga tu. Kita tengok dulu segitiga yang sebelah kanan. Jangan tengok lagi segitiga yang sebelah kiri tu. Kita tengok segitiga kecil yang sebelah kanan. Sebab kita nak selesaikan dulu yang segitiga sebelah kanan. Dalam segitiga sebelah kanan ada dua sudut yang diberikan, iaitu 46 darjah dan 84 darjah. Manakala satu sudut lagi kita tak tahu. Ni sudut yang kita tak tahu ni. Jadi kita akan gunakan hasil tambah sudut pedalaman. Hasil tambah sudut pedalaman RST. Jadi apabila kita tambah ketiga-tiga sudut ni, iaitu sudut RST, ni yang warna purple ni, sudut RST tambah dengan 84 darjah tambah dengan 46 darjah, jumlah dia adalah 180. Untuk segitiga, hasil tambah sudut pedalaman dia adalah 180. Jadi kita nak cari sudut RST ataupun yang warna purple tu, kita bawakan 84 dan 46 ke sebelah kanan ataupun sebelah belakang. Jadi daripada tambah dia akan jadi tolak 180 darjah, tolak 84 darjah, tolak 46 darjah. Jadi kita akan dapat jawapan 50 darjah. Ni yang warna purple ni adalah 50 darjah. Jadi secara automatik kita tahu apabila diberi 46, 84, kita akan tahu 50 ni di hujung ni. Kemudian apa lagi yang kita nak guna? Tadi kita tengok segitiga yang kecil sebelah kanan. Sekarang kita tengok segitiga yang besar. Cikgu ambil warna apa dia? Orange Kita tengok pula segitiga yang besar ni. Nampak ni kan segitiga yang besar ni segitiga yang besar ni apa dia? Segitiga sama kaki. Apa ciri-ciri segitiga sama kaki? Yang samanya di sini dengan di sini. Pada segitiga sama kaki, kita dah tengok awal-awal daripada standard pembelajaran yang awal. Salah satu ciri segitiga sama kaki adalah
pada kaki segitiga ni, ni kita anggap ni kaki segitiga ni. Ni kaki yang kedua. Sudut pada kaki dia adalah sama. Ingat segitiga sama kaki. Sudut pada kaki dia adalah sama. Tapi tu yang atas ni, yang atas tu kita panggil dia sebagai kepala, tak sama kan. Jadi pada kaki dia adalah sama. Jadi yang tadi kita dah tahu, satu sudut pada kaki dia sini 50. Jadi di sini pun dia akan jadi berapa? 50. Nampak tu TQS. Ni yang cikgu baru buat ni. Ni yang TQS ni yang berada di dalam ni. TQS sama dengan 50. Sebab sudut setapak segitiga sama kaki. Jadi kita nak cari nilai X. Dia adalah sudut bersebelahan. Sudut bersebelahan. Awal-awal kita belajar kan. Hasil tambah sudut bersebelahan adalah 180. Iaitu sama juga hasil tambah sudut pendalaman dan sudut keluaran bersebelahan. Jadi kita nak cari nilai X. Kita pun tolaklah dia punya. Daripada 180 tolak 50 darjah. Yang di dalam tu 50. Jadi kita nak cari yang di luar. Dapat 180 untuk X. Tu untuk X. Sekarang untuk Y pula. Kita kembali kepada bentuk segitiga sama kaki tadi. Sini 50. Sini pun 50. Kita kena cari dulu di mana ni, apa nilai di atas di kepala dia ni. Tapi bukan Y lagi, ini baru nilai keseluruhan kepala dia ni. Sebab Y dia sebahagian daripada kepala ni. Jadi kita nak cari nilai yang atas ni. Ingat segitiga, hasil tambah dia adalah 180 kan. QTS tu maksud dia yang kepala ni, yang atas sekali ni. QTS tambah 50 tambah 50 sama dengan 180. Jadi kita akan dapat QTS ataupun yang atas tu adalah 80 darjah. Tapi itu bukan Y lagi. Y dia sebahagian daripada 80 darjah. Sebab dalam 80 ni dia ada 46 dan Y. Y tambah 46 sama dengan 80 darjah. Jadi kita nak cari nilai Y sahaja. 46 ke belakang, dia akan jadi operasi tolak. Jadi kita akan dapat nilai Y sama dengan 34 darjah. Faham? Dia kalau melibatkan soalan penyelesaian masalah, dia akan gabungkan lebih daripada satu kemahiran yang awak akan belajar, yang dah belajar. Sebelum ni kita dah belajar sudut bersebelahan, sudut pedalaman, peluaran. Belajar pula lagi sudut hasil tambah sudut pedalaman segitiga. Semua tu akan digabungkan di dalam satu soalan. Okey, tengok. Latih diri 9.2C. Okey, kita akan tengok satu-satu. Yang ni kita akan bincangkan jawapan dia. Okey, nombor 1. Dalam rajah di sebelah PSR ialah garis lurus. Hitung nilai X dan Y. Macam mana kita nak tengok ni? Pertama sekali kita tengok dulu segitiga. Dia ada berapa segitiga dalam ni, gambar rajah ni? Ada berapa segitiga? 1, kedua, ketiga. Dia ada sebenarnya bukan 2, tetapi ada 3 segitiga. Segitiga yang pertama, segitiga yang kecil itu P, Q, S. Itu segitiga pertama. Segitiga yang kedua Q, S, R. Dan segitiga yang ketiga ni, segitiga yang besar ni, P, Q, R. Dia ada 3 segitiga, bukan 2. Okey, jadi daripada 3 segitiga ni, kita akan tengok X berada di mana, Y berada di mana. Kita kena tengok dulu X berada di mana. X berada dalam segitiga yang kecil ni. Ni X. PQS. Y berada dalam segitiga yang mana? Y dia boleh berada dalam segitiga yang kecil yang kedua. Kan? Okey, tak apa. Kita tengok satu-satu. Sekarang tengok segitiga yang kecil yang pertama, PQS. PQS. Okey, ni segitiga apa dia ni?
Ini adalah segitiga sama kaki juga. Cuma kaki dia berada di mana? Ni cikgu keluarkan Sini 68. Ini kaki dia. Sekarang dia dah terbalik. Kaki dia berada di atas, kepala dia berada di bawah. Jadi kita tahu apabila segitiga sama kaki, di kaki dia ni yang sama ya. Bukan di kepala. Kepala dia ada satu je. Okey, jadi macam mana nak cari nilai X ni? Dia sama ni. Sini dengan sini mesti sama. Jadi X berada di salah satu kaki dia. Jadi kita kalau ada dua ni kan, X sini pun akan jadi sama lah, sebab dia sama kan. Tambah X juga sebab dia sama, segitiga sama kaki kan. Tambah 68 sama dengan 180. Jadi X tambah X, 2X sama dengan 180 bahagi 68. Apa dia tolak? Bukan bahagi, tolak. Jadi 180 tolak 68, 112. Okey, jadi 2X sama dengan 112. X sama dengan berapa? 112 bahagi dengan 2. Kita akan dapat jawapan 56 darjah untuk X. Dah settle untuk X. Untuk Y pula, Y di berada dalam segitiga kecil. Tetapi kita tak boleh cari guna segitiga kecil. Sebab kenapa? Sebab kita tak tahu lagi dekat sini. Kita tahu. Tapi boleh juga kita tahu melalui mana? Sebab dia kata sini X tadi yang kita dapat 56. Dan segitiga ni adalah segitiga sama kaki. Jadi di sini pun 56 juga. Jadi ni 56 dengan sudut yang sini ni apa dia ni? Ini adalah sudut bersebelahan. Jadi kalau sini 56, jadi yang sini akan jadi berapa? Sini berapa? 124 darjah. Kan sebab di sebelah dia 56, jadi kita nak tahu nilai sebelah dia, ambil 180 tolakkan dengan 56. Jadi kita akan dapat 124. Okey, jadi tengok segitiga yang kecil ni. Segitiga yang kecil ni kita tahu 124 dan 24. Jadi untuk segitiga yang kecil ni, kita cari nilai Y tambah 124 tambah 24 sama dengan segitiga hasil tambah dia adalah 180. Jadi kita nak cari nilai Y, pindahkan semua nombor 124 tolak 24. Kan? Jadi kita akan dapat jawapan 180 tolak 124 tolak 24. Jadi kita akan dapat jawapan 32 darjah. Ada cara lain, tak nak guna segitiga yang kecil, boleh juga kita guna segitiga yang besar ni. Katakanlah ada satu lagi cara, cikgu saya tak nak guna segitiga yang kecil, saya nak guna segitiga yang besar ni, pun boleh juga. Sebab kita dah tahu X sama dengan 56, sini 24. Jadi kita kena cari semua sekali ni dulu. Tapi yang ni dah ada satu lagi step kan. Kita kena cari dulu yang panjang, yang keseluruhan, kemudian tolakkan dengan 68 ni, baru dapat nilai Y. Pun sama juga, awak akan dapat 32 juga. Okey. Seterusnya soalan kedua. Itu penyelesaian. Okey, dalam rajah di sebelah PQR ialah garis lurus di bawah, bukan sebelah, di bawah. Hitung nilai X dan nilai Y. Penyelesaian. Okey. Yang ni dah ada banyak calik ni kan pada gambar rajah ni. Tapi diberi dalam maklumatnya nilai dia hanya satu sahaja, iaitu 118. Okey, kita tengok apa maklumat yang diberi yang kita boleh gunakan dalam
penyelesaian kita. Okey, yang pertama. Yang ada satu calik ni, apa dia ni maksud dia ni? Maksud dia segitiga yang kecil yang atas ni adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Okey, yang bawah ni yang ada dua calik ni kan. Tapi ketiga-tiga ni ada calik. Ini segitiga sama sisi. Beza. Segitiga yang atas segitiga sama kaki, segitiga yang di bawah lah segitiga sama sisi. Okey, yang diberi maklumat hanyalah 118 sahaja. Dan 118 ni dia berada pada segitiga yang atas ni, segitiga sama kaki, iaitu kepala dia 118 darjah. Jadi apabila diberi 118, kita akan dapat tahu ni nilai dia ni. Katakanlah cikgu letak apa dia? Y kat sini kan. Sini pun Y dah ada. Yang Y memang kita nak cari. Cikgu letak Z kat sini. Sini pun Z sebab dia sama kan. Jadi sama, kita boleh letak huruf yang sama. Sebelah kiri Z, sebelah kanan pun Z. Macam mana kita nak cari nilai Z? Z tambah Z tambah 118 sama dengan 180. Jadi Z tambah Z, 2Z, 118 kita bawa ke belakang, jadi tolak 118. Jadi 180 tolak 118 sama dengan 62. Ini untuk 2Z. Jadi Z sama dengan 62. Kita bahagi 2, dapat jawapan 31. Dapat jawapan 31 kan. Maksudnya kedudukan ni sini. Ini bukan nilai Y, bukan nilai Z lagi ni. Tapi kita daripada 118 kita akan cari maklumat yang seterusnya. Dia bagi tu jauh. 118 ni daripada Y dengan daripada X, dia tak ada kaitan pun. Tapi kita kena cari yang berkaitan dengan dia. Kita mula daripada 118. Macam kita kira daripada 118 kita akan dapat jawapan 31 kan. Okey, sekarang kita nak cari pula nilai X. X ni apa dia ni? Dia berada dalam segitiga sama sisi tadi kan. Okey, segitiga sama sisi, ciri-ciri dia. Tengok yang awal kita belajar tu kan. Semua sisi sama panjang, iaitu ni kan tanda dia. Dan yang kedua, semua sudut sama besar. Contohnya ni X. Jadi kedua-dua sudut tadi ni kita boleh wakilkan sebagai X juga, sebab dia sama kan. Jadi kita boleh wakilkan sudut yang atas ni pun X, yang sebelah kanan atas ni pun X. Jadi kita tambahkan semua sekali. X tambah X tambah X sama dengan hasil tambah sudut berdalam segitiga 180. Jadi X tambah X tambah X, 3X sama dengan 180. Jadi kita nak cari nilai X, guna penyelesaian persamaan linear. 3 bawa ke belakang dia akan jadi bahagi X sama dengan 60. Jadi ke sini X ni pun 60. Di sini pun walaupun tak ada, tapi sudut dia 60. Di sini sudut dia pun 60. Itu macam mana nak cari Y? Y dia berada pada mana? Y dia berada pada satu garis lurus. Yang mana garis lurus ni di bawah ni 60, di sini 31. Ini yang kita nak tahu, Y ni. Yang ni awak belajar awal-awal lah tu. Sudut pada garis lurus, apabila kita tambahkan semua sekali, dia akan jadi 180. Y tambah 31 tambah 60 sama dengan 180. Jadi kita nak cari nilai Y, pindahkan yang lain ke belakang. Tolak 31, tolak 60. Selesaikan.
180 tolak 21 tolak 60, 89 darjah. Jadi kita dah dapat dah nilai Y iaitu 89 darjah. Nilai X 60 tadi ni kan. Okey. Tengok ni dia ada gabungan segitiga sama sisi, sama kaki. Awak kena tahu dulu ciri-ciri bagi setiap segitiga tersebut. Dan juga dicampur juga, ditambah juga dengan ciri-ciri sudut pada garis lurus. Tengok, digabungkan lebih daripada satu kemahiran. Okey. Okey, jadi untuk soalan pengukuhan awak boleh cuba jawab soalan mahir diri 9.2. Ini pun ada dalam buku teks ataupun awak buat je dekat sini kan. Tengok. Cuba yang ni tengok dia ada gabungan. Berapa gambar rajah tu kan ada. Cuba jawab balik. Tengok apa yang awak dah belajar. Ini semua awak dah belajar. Cuma nak memahirkan kita kena jawab soalan yang pelbagai. Okey, jadi sekian sahaja untuk sesi PDPC kita pada hari ini. Cikgu harap awak akan dapat mendapat manfaat daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Sekian, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.